dan muslimah yang dirahmati Alhamdulillah, kita akan mengucapkan dapat berusaha lagi hingga maghrib daripada ini dengan yang berada seperti Tuhan dimengerti dan didatang nanti untuk tidak membuat masa Terima kasih kepada pengurusi majlis. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Fala mudillahu wa man yudlil fala mudillalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi masjid, iaitu Masjid Korea Balut. Balut ke Balut? Balut. Dan semua ahli karya, terutama hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Maklum hari ini kira kuliah last minute ya. Saya dijemput pada penghujung tadi. Waktu asar baru saya dapat tahu. Tapi Alhamdulillah, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk menjemput saya. Sebelum saya mulakan ceramah saya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya dahululah. Tadi pagi ada sahabat saya datang subuh kat sini, Lim Jui Sun kan? Itu salah seorang guru saya lah. Dia memang pakar dalam bab ilmu pembandingan agama. Bukan hanya tu, dia juga pakar dalam bab makanan. Kenapa saya cakap macam itu? Dia kalau bab makan ni, dia tak boleh terima apa yang kalau kita ada grade 10 kan, bawah 8 dia tak boleh makan. Kalau dia terpaksa makan, dia akan cakap Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu maksud dia dah terpaksa lah tu. Kena syukur. Baik, Alhamdulillah dia seorang sahabat saya. Kami berdua sekarang ni dalam satu program di mana kita adakan kursus latihan dakwah pada siang hari tadi di Masjid UIA. Dan dalam masa yang sama tu, kita penuhi masa kita dengan beri ceramah-ceramah di masjid-masjid. Apakah matlamat utama kita? Ialah untuk kita menggalak ataupun memberi motivasi kepada jemaah-jemaah semua untuk satu matlamat yang ini, berdakwah kepada orang bukan Islam ataupun menyampaikan Islam itu kepada mereka yang bukan Islam. Baik, sebelum itu saya ingin perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Fadli Burhan. Saya berasal daripada Singapura. Saya rasa kalau Singapura dengan Kuantan ni tak jauh beza kot kalau saiz dia. Mungkin kot. Kalau Singapura ni dia punya lebar dia daripada timur ke barat paling dalam 45 km. Utara ke selatan lebih kurang 32 km. Itulah saiz Singapura. Kalau Kuantan lebih kurang tak? Ada ya, lebih kurang. Alhamdulillah, saya merupakan seorang yang kembali kepada jalan Allah. Yakni saya memanglah lahir dalam keluarga Islam. Orang ingat selalu salah, ingat saya ni mu'alaf. Sebab apa? Kawan-kawan saya, sekeliling saya semua, majoriti 90% mu'alaf. Jadi kalau bila dah duduk dengan mu'alaf, kita pun dikategorikan mu'alaf juga. Tapi tak apa, saya terima. Kenapa? Sebab saya salah seorang yang telah diberi oleh Allah hidayah apabila saya lebih kurang 5 atau 6 tahun yang lalu. Sebelum tu saya mungkin seorang yang tidak mempraktikkan Islam ataupun seorang yang tidak mengamalkan atau kurang ilmu tentang Islam. Jadi saya hidup bebas, carefree. Dan Alhamdulillah, selepas saya memeluk agama Islam, saya dapat satu rasa macam seperti pentingnya ataupun keindahan Islam itu tidaklah boleh hanya disimpan untuk diri saya saja. Tak boleh. Saya rasa macam ramai kawan-kawan saya di luar sana tu, waktu itulah, yang masih dalam gelombang enjoy ya, kita cakap macam gelombang jalan yang tak lurus lah. Mereka tu masih lagi belum kenal siapa itu Allah dan mereka tak kenal apa itu Al-Quran, mereka tak tahu apa itu Islam. Jadi, apabila saya dapat hidayah, saya mula berdakwah kepada ramai dari sahabat-sahabat saya yang daripada kategori gangster ataupun kongsi gelap. Itu pada peringkat pemula lah. Di mana saya banyak ajak mereka pergi buat kerja-kerja amal, bantu orang susah. Kalau maaf kata, kadang-kadang geng-geng macam gini, kita ajak terus pergi masjid, tak jalan. Tak jalan punya. Jadi apa kita mula? Kita cari benda yang sesuatu mereka rasa diorang boleh buat. Dan antara pendekatan yang saya gunakan dengan mereka ialah mengajak diorang program-program lah, seperti yang tadi saya bagi tahu.
Jadi apabila saya mula berkongsi dengan mereka tentang Islam, alhamdulillah ada beberapa orang di antara mereka, tak semua, yang kembali ke jalan Allah, dan alhamdulillah sampai hari ini mereka masih lagi mengekalkan Islam. Dan lebih kurang selepas tahun saya buat kerja dakwah ataupun saya kembali kepada jalan Allah, saya mula pula terlibat dengan kerja-kerja dakwah kepada mereka yang bukan Islam di, orang kata tu, mosque tour ataupun jelajah masjid lah. Di mana di Singapura kita ada masjid terbuka, kita jemput orang bukan Islam datang, terutama sekali turis. Masjid-masjid lama-lama kat Singapura, masjid ada kat Singapura tu lebih daripada 100 lebih tahun pun ada kat Singapura. Jadi bila kita jemput mereka datang tu, biasalah kita berkongsi tentang Islam, contohnya apa itu saf, apa itu mimbar, apa itu kena berapa umur masjid ni dan sebagainya lah. Jadi dari situ saya dapat faham satu perkara, iaitu orang bukan Islam ni, mereka sebenarnya banyak soalan-soalan di dalam pemikiran mereka. Malah kalau kita lihat, terutama sekali pelancong-pelancong daripada negeri China atau Hong Kong, mungkin kita ni adalah orang yang pertama dijumpa orang Islam. Selama hidup diorang tak pernah jumpa orang Islam pun. Ataupun contoh di Itali, mereka tak tahu apa itu Islam, mereka tahu apa Islam itu seperti gambaran yang mereka lihat di dalam media massa saja. Dan sama-sama sebelum itu kita doakan pada sahabat-sahabat kita yang ada di New Zealand. Semoga Allah memberi mereka rahmat dan menerima mereka sebagai para syuhada. Amin. Jadi saya lihat sebenarnya orang bukan Islam ni, kalau kita nak salahkan dia 100% pun tak boleh. Sebab apa? Informasi ataupun Islam itu tak sampai kepada mereka. Dan daripada pengalaman saya tu, alhamdulillah, saya ni dulu waktu masih solat satu hari satu waktu saja, saya suka lihat Dr. Zakir Naik punya video. Tahu kan Dr. Zakir Naik kan? Suka sangat. Hari-hari tengok video dia. Tak macam mana, saya dapat jawapan-jawapan yang telah dia terangkan. Banyaklah daripada video-video dia. Dan saya mula minat dengan ilmu perbandingan agama. Dan lebih kurang 3 tahun yang lalu, 2016, 3 tahun yang lalu, saya dijemput atau dipilih untuk hadir belajar langsung daripada Dr. Zakir Naik selama 45 hari di Mumbai. Jadi alhamdulillah saya sempat berguru dengan Dr. Zakir Naik, dan kita doa sama-sama semoga Allah pemudahkan urusan dia dan semoga Allah hilangkan fitnah yang ada daripada diri dia, ya, insya-Allah. Jadi dari situ saya mula belajar dan saya mula berdakwah kepada orang bukan Islam, dan saya belajar macam mana teknik-teknik untuk kita menjawab soalan. Jadi dari itu, itulah sedikit mukadimah tentang diri saya, latar belakang saya. Hari ini satu tajuk yang menarik yang saya ingin kongsikan dan kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu soalan-soalan lazim daripada orang bukan Islam. Hari ini kita tak bedah kitab. Unik sikit. Hari ini pun kita tidak membincangkan buku-buku agama, tak. Tetapi hari ini praktikal. Macam mana kita nak menjawab sekiranya seseorang itu tanya kepada kita tentang agama kita. Soalan yang lazim, yang pertama, terutama sekali di Malaysia, ya. Kita tahu bumi Malaysia ni, saya berkata ini melihat pada konteks Malaysia. Kalau kita lihat di Malaysia ini, hari ini, dah berapa tahun Malaysia merdeka? Lebih daripada 60 tahun, betul? Lebih daripada 60 tahun Malaysia dah merdeka. Tetapi masih lagi di kalangan orang bukan Islam yang tak tahu kenapa orang Islam tak makan kerbau pendek. Tahu kerbau pendek apa tak? Ini nama glamour dia lah. Kalau nama yang tak glamour dia tu sebut dalam masjid tak sesuai. Ataupun khinzir lah kita katakan, kan. Dia sampai hari ni tak tahu kenapa katnya orang Islam ni tak makan kerbau pendek. Jadi apa yang saya, daripada pengalaman saya dan apa yang saya belajar, sebenarnya mereka ni, dorang biasanya alasan ataupun jawapan yang diberikan oleh orang Islam sendiri biasanya apa? Biasanya najis. Betul? Oh, kita orang Islam tak makan kerbau pendek sebab dia najis. Itu satu. Nombor dua, jawapan dia, sebab kerbau pendek ni ada sejenis kuman dan satu sejenis ulat atau cacing yang tak boleh mati, betul? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang yang makan kerbau pendek, kita contoh ambil orang Cina lah. Sebenarnya kita menyumbang mereka, membuat mereka lebih keliru.
Sebab kalau kita lihat statistik, orang yang banyak panjang umur tu orang Cina ke orang Melayu? Orang Cina, maaf kata. Orang Islam banyak kena penyakit awal-awal, sebelum ditaya pun dah kena penyakit dah. Orang Cina tak. Tapi adakah bagi dia kata, tapi kita makan kerbau pendek tak ada apa pun dengan kita. Betul tak? Jadi sebenarnya apa sebenarnya orang Islam ni, kenapa dia tak makan kerbau pendek? Adakah kita menjawab soalan dia? Mungkin tidak. Kita tak menjawab, tidak memuaskan hati dia. Jadi sebenarnya apa sal kita orang umat Islam tidak makan kerbau pendek? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam 4 ayat, iaitu di dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 173, di dalam surah Al-Maidah surah kelima ayat ketiga, di dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayat 145, dan di dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat 115. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan ataupun telah melarang umat Islam untuk makan kerbau pendek. Jadi sebenarnya alasan umat Islam dia tidak memakan kerbau pendek ialah sebab itu adalah larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi okey, mungkinlah dia tanya, tapi kenapa? Kenapa kalau betul kerbau pendek tak boleh makan, kenapa Tuhan kamu mesti ciptakan kerbau pendek? Mungkin dia boleh tanya counter question. Jadi apa kita nak jawab? Jawapan dia macam gini. Tak semua benda Tuhan cipta untuk makan. Tuhan juga cipta batu, betul? Batu boleh makan tak? Kita jawab balik macam itu kepada dia. Kita tanya, batu boleh makan? Kalau betul dia cakap macam itu, okey, dia makan batu 1 kilo, kita pula makan 1 kilo kerbau pendek. Kalau dia boleh habis tu 1 kilo, barulah kita makan. Logik tak? Sebenarnya kita boleh terangkan juga kepada dia, sebenarnya kerbau pendek ni diciptakan sebagai satu ujian kepada kita, pada umat Islam. Dan tidaklah semua benda yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah untuk kita makan, ya. Baik. Dan kalau sekiranya kita nak tambah, kita boleh terangkan kepada mereka bahawa menurut kajian daripada independent lab, bahawa mereka telah menjumpai ada sejenis kuman ataupun sejenis cacing yang tidak boleh dibunuh, yang boleh membawa mudarat kepada diri kita. Barulah kita masuk jawapan seterusnya. Dan kalau sekiranya lah dia tanya, kalau betul akan datang satu masa nanti saintis dapat mengubat satu vaksin lah yang boleh bunuh kuman ni, adakah umat Islam akan boleh makan kerbau pendek? Sama sekali kita jawab tidak boleh. Sebab apa? Kita utamakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari sini juga sebenarnya kita boleh membuka ruang, ya. Kita boleh membuka ruang untuk berdakwah kepada mereka. Daripada satu persoalan, kita boleh bawa mereka untuk berbincang kenapa kita ni sebagai umat Islam kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kenapa kita percaya bahawa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, malah bukan hanya berhak disembah tetapi kita mematuhi segala perintah dia. Itulah sedikit tentang perkongsian. Dari kesimpulan untuk jawapan seperti ini, kita kata number 1, perintah daripada Allah. Yang kedua, ada kuman ataupun ada alasan-alasan yang lain. Tapi ingat, yang penting kita nak kena terangkan kepada mereka bahawa kerbau pendek itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali. Kalaulah kita nak tambah sedikit, kalau contohnya dia seorang Kristian, kalau dia itu seorang Nasara, sebenarnya ia juga ada disebut di dalam kitab Bible. Tahu tak? Tentang larangan untuk makan kerbau pendek ni. Ianya disebut di dalam Leviticus bab ke-11 ayat 7 hingga 8, dan juga di dalam bab Deuteronomy bab 14 ayat ke-8. Di situ dalam Bible kata, do not eat the flesh of the swine. Janganlah kamu makan daging khinzir. Kerana lepas tu dia sambung, because the flesh is not clean, iaitu daging itu tidak bersih untuk kamu. Malah kalau kita tengok hari ini mereka makan ke tidak? Makan. Jadi sebenarnya siapa sebenarnya ikut perintah Allah sebenarnya? Poin 1. Baik, itu sedikit untuk kita kongsikan bagaimana kita nak menjawab kepada seseorang tentang kenapa umat Islam tidak memakan kerbau pendek. Baik, seterusnya. Di antara soalannya yang ada daripada orang bukan Islam ini ialah, adakah umat Islam menyembah Kaabah?
Adakah umat Islam menyembah Kaabah? Macam mana kita nak jawab? Ramai daripada kalangan kita boleh jawab sebenarnya bukan. Kaabah itu hanyalah satu direction, tetapi ataupun satu hala tuju umat Islam sembahyang. Dan biasanya soalan begini bukan datang daripada ahlul kitab. Faham kan? Ahlul kitab di sini bermaksud orang Nasrani, orang Kristian dan juga orang Yahudi ya. Biasanya dia tak datang daripada ahlul kitab. Selalunya soalan begini datang daripada mereka yang sembah patung. Daripada agama-agama yang mempunyai berhala-berhala lah. Jadi menurut mereka, apabila umat Islam itu, contohnya bila Ramadan mereka terlihat solat dekat Kaabah, kan ada tayang di TV1 ke TV3 tentang mereka solat semua menghadap Kaabah, mereka assume ataupun mereka beringat yang umat Islam ini sebenarnya sembah Kaabah. Jadi kita boleh jawab. Ada beberapa peringkat. Yang pertama, kita boleh katakan kepada dia, kalau hari ini Kaabah itu kita pindahkan ke negeri Pahang. Kita spesifik negeri Kuantan. Di tempat Kuantan inilah. Adakah umat Islam semua akan beralih kiblat sembayang menuju Kuantan? Sama sekali tidak. Kita tidak akan mengubah. Sebab apa? Itu adalah satu direction. Malah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri juga, Allah berfirman di dalam Al-Quran bahawa dahulunya kiblat kita mengarah ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah pindahkan ke Masjidil Haram. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua ialah waktu Nabi Muhammad SAW, pernah tak Kaabah itu dirobohkan untuk dibina kembali? Pernah tak? Dan waktu Kaabah itu dirobohkan, umat Islam cuti ke umat Islam tetap mendirikan solat? Sudah pasti kita tetap mendirikan solat. Itu poin yang kedua, kita tidak menyembah Kaabah. Poin yang ketiga ni, ini menarik. Kalau sekiranya lah kita umat Islam betul lah seperti mana yang mereka kata kita sembah Kaabah, kita ambil lah Kaabah tu, kita letak kat tengah-tengah sini. Kemudian kita kata kepada orang-orang yang sembah berhala ni, keluarkanlah Tuhan kamu, Murugan, Ganesha, Shiva ke apa semua, patung-patung dia letak ke depan sebelah kanan. Dan sebelah kiri kita panggil pula kepada Tokong, Topekong, Kuangkong, apa-apa kong je lah, kita letak ke depan. King Kong pun ada. Saya tak cakap, orang dia cakap. Okey, kita panggil mereka letak berhala ni. Sekarang kita diri atas Kaabah. Selepas itu kita suruh mereka, diri atas Kaabah, diri atas berhala-berhala kamu. Agak-agak mereka nak buat tak? Sudah pasti mereka tidak akan buat. Sebab apa? Mereka sembah patung tadi itu. Mereka sembah. Kita umat Islam tidak sembah, sebab tu kita boleh pijak ke atas Kaabah. Kita ambil contoh, waktu Nabi Muhammad SAW, Bilal ibn Rabah radhiyallahu an, apabila dia melaungkan azan, dia diri di atas Kaabah. Kalau kita sembah Kaabah, tidak mungkin kita akan pijak sembahan kita. Dan kadang-kadang kita umat Islam, adakah kita kalau tengah letak sejadah ni, kita terpijak Kaabah, kita cakap sorry, terpijak. Ada tak? Tak ada. Itu membuktikan kita umat Islam, kita tidak menyembah kepada Kaabah, dan Kaabah itu hanyalah satu kiblat ataupun direction untuk umat Islam sembahyang. Dan itu juga membuktikan bahawa Islam itu berdiri di atas satu perpaduan. Tak kisah miskin, kaya, tua, muda, siapa saja status dia, dia masih boleh solat bersama dan menuju ke arah satu kiblat, iaitu perpaduan dalam satu umat. Kita boleh terangkan dia begitu. Baik, itu soalan yang kedua. Yang ketiga, biasa tak kita dengar soalan ni? Masuk Islam, masuk Melayu. Biasa dengar tak? Biasa dengar. Ini sebenarnya adalah antara salah satu persepsi di kalangan masyarakat yang menghindari mereka memeluk agama Islam sebenarnya. Sebab apa? Kadang-kadang kalau kita, mana datang minyak kucing ni? Mata bumbung ke? Okey. Alright. Apa ni contohnya? Kita ambil apabila seseorang itu memeluk agama Islam, saya tak tahu dia konteks di sini macam manalah. Tetapi biasanya selepas orang memeluk agama Islam, apa yang biasanya kita akan beri kepada mereka? Kain pelikat, songkok, baju Melayu. Setuju tak? Ini perkara biasa.
Dan seolah-olah apabila dia masuk Islam ni, dia harus pakai seperti orang Melayu. Itu yang poin pertama. Yang kedua, apabila ada perkahwinan, biasanya majlis akan dibuat pada satu pihak sahaja, iaitu pihak orang Melayu saja. Itu yang kedua. Dan biasanya, yang poin ketiga, kita cuba menanamkan kepada mereka adat-adat orang Melayu. Yang ketiga. Jadi dalam persepsi masyarakat bukan Islam ni, maaf katalah, kita ambil contoh ya. Kalau kita lihat di akhbar ataupun media, berita yang dikeluarkan mengenai contohnya siapa yang paling banyak kes perceraian? Orang Melayu. Saya tak kata. Siapa yang paling banyak kes buang anak? Siapa yang paling banyak kes rompak? Macam-macam lagi lah, kalau kita nak senaraikan banyak. Jadi bagi mereka, aku tak naklah masuk Islam jadi macam orang Melayu, tak nak. Aku tak nak. Sebab ada di kalangan masyarakat, mereka tu berpendirian tinggi ya. Mereka rasakan yang they are on top of the world, ataupun mereka itu mempunyai lebih. Jadi mereka tak kata, tak naklah aku masuk Islam, nak kena masuk Melayu. Aku tetap nak seperti macam mana bangsa aku sendiri. Tetapi sebenarnya mereka tidak faham. Masuk Islam tidak bermaksud masuk Melayu. Masuk Islam adalah masuk Islam. Bangsa tidak boleh tukar. Kalau dia itu berbangsa Cina, dia tetap Cina sampai dia meninggal. Kalau dia berbangsa India, tetap dia seorang India sampai dia meninggal. Tidak boleh tukar bangsa. Poin yang pertama. Yang kedua, kalau kita nak menjawab kepada mereka, ada di kalangan mereka, kalau pagi tadi tuan-tuan dan puan-puan hadir, sahabat saya mungkin ada kongsikan kenapa dia kekalkan nama dia. Ada tak? Lim Jui Sun. Dia ada cerita pasal nama dia. Ada kan? Jadi diorang orang Cina ni, mereka sangat sensitif bab nama. Okey, kalau saya boleh ulangi sedikit lah. Kalau yang siapa tak hadir ya. Orang Cina ni kenapa dia sensitif bab nama? Sebab poin nombor satu, nama dia selalunya kita nampak 3 rangkap. Kalau orang Islam biasanya kalau 2 tu Alhamdulillah lah. Tapi sekarang zaman moden ni ada sampai 5 rangkap. Malah ada nama macam nama sekolah pun ada. Betul tak? Setuju tak? Maaf katalah, yang paling saya terperanjat sekali nampak apa tahu, Nur Durian atau Nur Rambutan. Pernah nampak tak tu artikel tu? Saya pun tak boleh tahan. Okey, baik. Jadi bagi orang Cina ni, nama dia ada 3 rangkap. Sebenarnya nama yang pertama, contohnya kita ambil nama dia Lim Chi Beng lah, contoh Lim tu sebenarnya nama keluarga. Chi tu nama keturunan keberapa dia? Contohnya dia keturunan ke-30. Chi tu masuk 30 lah. Yang belakang tu Beng, itulah baru nama dia. Sebab tu kalau kita dengar kawan-kawan kita, dia panggil nama Abeng, Acong. Kan? Dia panggil nama ujung dia. Dia tak panggil nama penuh. Dapat faham Jadi, biasanya orang Cina ni, dia sensitif. Bila dia masuk Islam, kita tukarkan nama dia. Atau kita cakap ni mesti nak kena tukar nama. Itu yang ada sebahagian daripada mereka tidak mahu masuk Islam. Sebab apa? Mereka tahu kalau mereka kena tukar nama, seolah-olah dia buang nama keluarga dia, dia buang juga nama generasi dia, dan ada pun kadang-kadang buang nama dia juga 100% terus jadi nama Islam terus. Tapi poin di sini ialah dalam Islam kita, Nabi Muhammad SAW apabila Bilal ibn Rabah radhiyallahu an dan juga Salman Al-Farisi memeluk agama Islam, ada tak Nabi suruh mereka tukar nama? Tidak. Bilal ibn Rabah daripada mana? Daripada Afrika. Malah Salman Al-Farisi dari mana? Parsi. Dan nama yang mereka ada tu, Nabi Muhammad SAW tidak suruh mereka tukar, malah mereka dikekalkan. Yang pentingnya poin di sini ialah nama itu haruslah mempunyai makna yang baik. Itu poin yang pertama. Yang kedua ialah nama itu tidak ada unsur-unsur syirik. Ini penting. Jadi ada juga di kalangan mereka ingat sebenarnya nama Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Usman ni semua, mereka ingat ini nama-nama orang Melayu. Sebenarnya tidak, salah. Kita nak menerangkan kepada mereka ini adalah nama-nama baik yang di dalam bahasa Arab. Ya? Bahasa Arab. Dan dalam masa yang sama kita nak menyampaikan mesej Islam, sebenarnya orang-orang yang mempunyai nama-nama yang masih non-Muslim, kalau kita lihat di barat mereka ada yang nama contohnya Chris, letaklah satu nama Chris
John Chris lah kata. Sebenarnya ia juga membantu atau memudahkan dia berdakwah kepada orang-orang di kalangan mereka contohnya. Dan kalau saya boleh tambah sedikit mengenai nama ni, ada seorang sahabat saya nama dia Ben Ui Cui Beng. Alhamdulillah dengan izin Allah saya dapat mengislamkan dia. Dia orang Penang lah, orang Cina, bekas gangster. Lain kali kalau saya datang sini Kuantan, saya mai Kuantan, saya ajak dia ceramah. Boleh ke? Kisah dia sangat menarik. Dia bekas gangster, kepala gangster pula tu. Dan dia memeluk agama Islam baru sahaja. Sekarang saya rasa dah 16 bulan lah. Tetapi dia dah bawa 20 orang masuk Islam, orang Malaysia. 20 orang masuk Islam. Subhanallah. Tetapi kan tuan-tuan dan puan-puan, apa yang buat dia buka hati tu untuk terima Islam apabila dia dengar satu video daripada Lim Jui Sun bahawa beliau dapat kekalkan nama. Seperti yang mana saya kata tadi, orang Cina ni dia kena tukar nama sangat sensitif. Bila dia dapat jawapan daripada video Lim Jui Sun tu sendiri, hati dia terbuka. Betul lah, dalam Islam tak payah tukar nama pun boleh masuk Islam. Dan dia masuk Islam. Alhamdulillah hari ini, walaupun dia dah masuk Islam, tetapi dia tetap masih jaga kedua ibu bapa yang bukan Islam duduk satu rumah dengan dia lagi. Sampai keluar TV, kalau kita tengok TV Cina semua muka dia keluar. TV Al-Hijrah pun dia keluar. Tadi saya datang sini, pengerusi kata ni keluar TV Al Jazeera pula tu. Okey, baik. Jadi ada pelbagai macam masuk Islam, masuk Melayu ni sudah pasti bukanlah satu perkara yang benar. Malah kalau kita lihatlah, kalau tadi saya sebut mengenai majlis perkahwinan, sangat digalakkan kalau ada perkahwinan campur. Perkahwinan campur ni maksudnya orang Melayu berkahwin dengan orang Cina ataupun orang tak kisah orang Islam dalam bangsa apa sekalipun berkahwin dengan seorang yang berasal daripada agama lain. Contohnya, sangat digalakkan untuk buat majlis dua tempat. Kalau kahwin dengan Cina, buat di tempat kampung Melayu dan buat juga di kampung Cina. Tukar adat. Tahu tak dalam Cina, dalam agama budaya Cina ni, dia ada satu seremoni ataupun majlis yang dikata tea ceremony ataupun majlis teh. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya majlis teh itu adalah majlis yang paling murah. Paling murah. Kenapa? Sebab majlis tu tak sampai RM2. Tak sampai. Sebab teh yang diorang beri tu, harga tak sampai RM2. Lagi best, tak ada gula, tak boleh kena kecil manis lagi. Biasalah orang Cina kan. Jadi sebenarnya majlis tu hanyalah satu cara untuk mereka menunjukkan penghormatan kepada ibu bapa mereka, datuk nenek mereka, saudara-saudara mereka. Dan itu juga menunjukkan yang mereka itu terima ataupun mereka itu restui perkahwinan tu. Dan bayangkan kalau contohnya kalau sini masih ada kota yang niat nak kahwin lagi tu kita mencari seorang yang bangsa lain contohnya tu ada kandidat. Okey. Dia itu mencari seorang pasangan yang beragama lain ataupun yang berbangsa lain. Bila kita tukar budaya ni, sebenarnya kita juga membuka ruang untuk kita berdakwah kepada mereka. Saya bagi satu contoh. Baru-baru ni saya rasa lebih kurang 6 bulan yang lalu lah, seorang sahabat saya, dia ni unik kisah dia tau. Dia dapat motivasi untuk buat dakwah atas sebab dia tengok satu video daripada Sheila Hamzah ataupun Najwa Latif yang pergi competition ataupun peraduan di China untuk menyanyi. Nyanyi lagu Cina, menang dapat nombor 1 dekat China lah. Salah seorang selebriti di Malaysia lah. Jadi waktu itu dia sedang buat mosque tour ataupun jelajah masjid. Jadi dia apabila lihat seorang selebriti boleh hafal lagu Cina, boleh menang di peringkat Cina lagi negara yang besar, dia boleh dapat nombor 1, apatah lagi dia boleh tak dia belajar bahasa lain untuk menyampaikan Islam. Dia dapat motivasi lah. Tetapi nanti saya akan cerita apa yang ada kaitan dia dengan perkahwinan ya. Jadi apa yang beliau ni kata kepada diri dia nak belajar bahasa kerana nak sampaikan Islam. Dan hari ini percaya ataupun tidak, beliau telah pun boleh berbicara dalam 8 bahasa.
Dan dia duduk dekat mos tua tu, dia boleh bercakap dengan orang Jepun, orang Korea, orang Cina, dia boleh bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Spanish, satu lagi saya lupa. 8 bahasa dia boleh cakap. Dan ada daripada bahasa-bahasa tu dia boleh tulis lagi. Sekarang dia tinggal kat China, tengah lanjutkan lagi dia punya bachelor degree dalam bab linguistik ataupun bab bahasa. Jadi kembali kepada cerita dia tentang perkahwinan ni, beliau jatuh cinta dengan seorang yang berbangsa Cina daripada Cina, ori Cina. Ori Cina Saya belajar word ni semalam saya rasa. Bukan original tau, ori Cina. Faham-faham je lah. Okey. Jadi ori Cina. Isteri dia ni dekat Malaysia ni tidak ada keluarga. Jadi untuk merasakan tapi ada satu permintaan pula daripada isteri dia. Dia cakap dia tak nak kahwin dekat mana-mana tempat, tak nak nikah dekat mana-mana tempat kecuali satu tempat sahaja, iaitu Masjid Putra. Sahabat saya ni bijak. Dia nampak peluang ni, dia pula banyak buat dakwah kepada orang bukan Islam. Kawan-kawan dia ada seluruh dunia yang pergi ziarah kat sana. Dia jemput semua kawan-kawan dia yang bukan Islam ni untuk hadir majlis pernikahan dia. Ni apa best dia ialah, bila diorang duduk lihat orang Islam punya nikah, diorang kata, wah ini memang indah, mudah. Malah mereka lagi dapat tahu, kan biasanya sebelum orang angkat nikah ada sedikit khutbah ataupun ada sedikit tazkirah mengenai perkahwinan. Barulah mereka faham kenapa Islam itu mengutamakan perkahwinan. Untuk mengelakkan maksiat, untuk menjaga keturunan, untuk memastikan zuriat mereka itu baik, mempunyai bapa dan mak. Dan banyak lagi alasan mereka dapat jawapan ni. Dan dia mengambil peluang ini untuk berdakwah kepada mereka yang bukan Islam. Sebenarnya apabila dia balik ke China pula, dia bawa keluarga dia yang Islam, mereka juga buat majlis di sana. Dan keluarga di sana sangat terima mereka dan alhamdulillah sekarang mereka hidup bahagia. Dan kembali kepada masuk Islam, masuk Melayu, sama sekali jawapan kesimpulan dia ialah tidak. Sama sekali masuk Islam bukan masuk Melayu, tetapi masuk Islam itu hanyalah masuk Islam sahaja, yakni kita menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita beriman kepada apa yang telah diturunkan oleh beliau dan kita ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya. Soalan yang ke-4. Ini soalan yang biasa kita dengar iaitu Islam adalah agama teroris. Biasa tak kita dengar ni? Tuduhan macam ini. Islam itu agama yang mempromosikan keganasan. Jadi bagaimana kita nak menjawab soalan begini? Yang pertama sekali, kita harus tangkas ataupun kita terus jawab, sebenarnya agama Islam sama sekali tidak mengajarkan untuk kita membuat keganasan. Poin yang pertama. Yang kedua ialah agama Islam ini mempromosikan keamanan. Dan agama Islam ini juga melindungi orang-orang bukan Islam yang tidak memerangi kita. Banyak lagi poin-poinnya. Sedangkan kalau kita boleh mengambil contoh sirah Nabi Muhammad SAW, bagaimana baginda melayani orang-orang bukan Islam di kota Madinah itu sendiri. Dan ayat yang boleh kita gunakan untuk kita menjawab kepada tuduhan ini ialah kita lihat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Maidah, surah ke-5 ayat 32. Iaitu Allah berfirman, sekiranya kamu membunuh satu jiwa yang tidak bersalah, seolah-olah kamu telah membunuh seluruh manusia. Dan jika kamu menyelamatkan satu jiwa yang tidak bersalah, seolah-olah kamu telah menyelamatkan seluruh dunia. Itulah ajaran Islam. Dan kadang-kadang mereka ini menggunakan konteks. Contohnya lah, mereka menggunakan surah At-Taubah, surah ke-9 ayat ke-5. Di dalam ayat itu Allah SWT berfirman, bunuhlah semua musyrik yang kamu ketemui. Tetapi di sini tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita nak ambil satu ayat daripada Al-Quran, hendaklah kita lihat pada konteksnya dahulu. Tidak bolehkah kita kata negeri Pahang ini adalah Malaysia? Boleh tak kita kata negeri Pahang ini adalah Malaysia? Sama sekali tidak. Sebab apa? Negeri ini, Pahang ini adalah salah sebuah negeri dalam Malaysia. Malaysia itu mempunyai 13 negeri yang bergabung untuk menjadi satu Malaysia. Jadi apabila kita nak lihat sebuah ayat itu, hendaklah kita orang cakap tu kita guna formula +5 - 5.
Iaitu kita lihat ayat 5 sebelum dia dan ayat 5 selepasnya, dan kita lihat apa tafsirannya. Dalam ayat surah At-Taubah itu, ayat yang ke-9, surah ke-9 ayat ke-5, ayat itu ditujukan untuk mereka yang telah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Kita lihat pada konteksnya, bukan ditujukan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Jadi apabila kita, itu salah satu bab yang kita boleh terangkan kepada mereka. Nak berhenti untuk azan ke? Boleh teruskan insyaAllah. Okey, baik, terima kasih. Okey, selanjutnya kita boleh membuktikan melalui dua negara. Pada selepaslah, kita ambil 50 tahun yang dahulu, kita ambil Indonesia sekarang. Negara yang paling ramai sekali orang Islam. Pagi ni saya tanya jemaah di salah sebuah masjid di Indra Mahkota. Saya tanya, mana negara yang paling banyak orang Islam? Mereka cakap negara China. Tapi tahu tak sahabat-sahabat di sini, berapa ramai orang Islam yang ada di China? Orang Islam di China, dia punya populasi lebih kurang macam populasi Malaysia sendiri. Ada dalam lebih kurang, tak silap saya, 27 juta orang Islam di negara China ya. Tapi dalam banyak-banyak negara, yang paling ramai sekali adalah Indonesia. Dalam tempoh masa 50 tahun yang dahulu, kalau benar Islam itu agama yang mempromosikan dengan pedang lah, seperti mana yang mereka tuduh, ataupun agama yang menggalakkan keganasan untuk menyebarkan agama, mana punya tentera yang telah pergi serang Indonesia? Ada tak tentera yang pergi? Tak ada. Dan kalau kita juga boleh tengok negara India, pada satu masa tu mereka ditakluk oleh satu kerajaan, iaitu kerajaan Mughal, selama 1000 tahun. Kalau benar Islam itu mengajarkan untuk spread by the sword ataupun disebarkan dengan pedang, hari ini mungkin negara India itu majoriti Muslim, betul tak? Dalam masa 1000 tahun, jangka masa yang panjang, sudah pasti boleh buat mereka itu jadi semua Muslim. Tetapi sama sekali tidak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 256, La ikraha fiddin, tiada paksaan dalam agama. Tugas kita sebagai seorang yang membuat kerja-kerja dakwah, kerja kita hanyalah untuk menyampaikan, menyeru, mengajak mereka untuk kenal Islam. Tugas kita tidak boleh memaksakan hidayah itu kepada mereka. Sebab apa? Hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari itu, Islam adalah satu agama yang mempromosikan keamanan, dan sama sekali Islam tidak mengajarkan terorisme, dan mana-mana agama pun tidak mengajarkan itu, dan terorisme ini tidak mempunyai agama. Baik. Soalan lazim yang kelima. Islam adalah agama yang miskin dan mundur. Ada sebahagian, bukan semua ya. Contoh kadang-kadang menjadi satu cabaran kepada pendakwa. Bila mana kita nak berdakwah dengan orang yang mungkin yang mempunyai posisi yang tinggi. Kadang-kadang cakap, macam mana aku nak dakwah dengan orang kaya ni contohnya lah. Macam bos kita ke apa kan. Mereka ni ada semuanya, mungkin aku tak ada. Jadi mereka ni kadang-kadang berpemikiran begini. Orang Islam atau negara-negara Islam, kebanyakannya semua miskin dan mundur. Kalau kita lihatlah di Timur Tengah, mungkin negara seperti Yaman, Egypt, mereka tidak maju. Dan kalau kita lihat, kalau dekat negara jiran seperti Indonesia, ataupun kita ambil contohnya negeri-negeri di Afrika, Somalia, Sudan, mereka tidak maju. Dan malah kita lihat mereka miskin. Jadi bagi persepsi mereka, negara-negara Islam kebanyakannya mundur dan miskin. Sebab kebelakangan tak ada improvement, tak ada upgrade, tak ada peningkatan. Dan bagi mereka, negara-negara seperti US, Germany, Jerman, France, negara-negara yang bukan Islam ini lebih maju daripada agama Islam. Teknologi mereka lagi canggih daripada agama Islam, orang-orang Islam. Jadi bagaimana kita nak menjawab kepada mereka? Sebenarnya kita nak bagi tahu kepada mereka, kita nak kena asingkan. Jadi ini kita beri satu penerangan kepada mereka. Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan,
negara manakah yang paling kaya di dalam dunia sekarang menurut GDP mereka? Brunei. Ada yang kata Brunei? Qatar. Jawapan yang tepat. Negara yang paling kaya di dunia sekarang adalah Qatar. Yang kedua adalah Luxembourg. Luxembourg ni adalah sebuah negara di Eropah. Yang ketiga, Singapura. Yang keempat, Brunei. Kita lihat based on 2018 punya statistics of GDP, the growth. Jadi kalau kita lihat dalam top 4 tu, sebenarnya ada 2 negara Islam. Mana mungkin dia tuduh yang Islam itu agama, orang Islam itu atau negara Islam itu miskin dan mundur. Sebenarnya kita nak kena lihat dalam negara-negara bukan Islam juga, contoh kita beri kalau kita nak sebut di Amerika Selatan, negara Uruguay, Paraguay, Chile, apa lagi, Bolivia, Ecuador dan sebagainya itu, mereka juga tidak maju, mereka juga mundur, malah mereka juga miskin. Dan kalau kita nak lihat yang dekat di Asia Tenggara, negara seperti Myanmar, Cambodia, yang majoritinya orang Buddha atau beragama Buddha, mereka juga tidak maju. Jadi di sini kemajuan itu bukan terletak kepada agama dia. Kemajuan itu terletak kepada orang dia, government dia. Kita nak kena asingkan dua dia. Dan of course di antara negara yang maju yang boleh diambil contoh ialah Saudi dan juga negara Malaysia. Di antara negara-negara Islam yang maju di peringkat antarabangsa. Jadi dari itu, segala yang apa kita cakap ini, kadang-kadang apa yang telah membuat mereka rasa yang Islam itu satu agama yang mereka tidak boleh terima. Kenapa sebenarnya? Ialah banyak adanya salah tanggapan di kalangan mereka. Puncanya apa? Antara puncanya ialah nombor 1, media masa telah memainkan peranan untuk membawa orang lihat Islam itu tak cantik. Sebab apa? Kalau kita lihat semua di seluruh dunia, media masa kebanyakannya siapa yang milik? Orang bukan Islam. Dan macam manalah orang bukan Islam nak mengatakan tentang Islam sedangkan mereka itu sendiri bukan daripada orang Islam? Itu yang poin yang pertama. Yang kedua ialah mereka keliru. Mereka tidak dapat membezakan apa itu Islam dan apa itu budaya. Saya bagi contoh. Kalau kita lihat orang bukan Islam, orang Islam lihat wanita muslimah kita, mereka lihat, ya Allah, dekat Malaysia ni panas-panas, kena balut sana balut sini, kena pakai baju panjang tutup aurat. Mereka rasa kesian. Kesian dia tengok. Begitu juga kita sebagai umat Islam, bila kita tengok orang bukan Islam yang pakai mini skirt, skirt pendek, pakai baju singlet, kita kesian dekat suami dia, kita kesian dekat bapa dia. Jadi di sini, kadang-kadang itu antara sebab atau punca mereka itu tidak dapat pendedahan. Kenapa sebenarnya umat Islam tutup aurat? Kenapa kita berpakaian begini? Sebab maaf kata, saya tak, termasuk diri saya, kita sebenarnya kurang buat kerja-kerja dakwah. Kurang menyampaikan Islam kepada sahabat-sahabat kita yang bukan Islam. Akhir sekali sebelum akhir sekali saya nak membawa tuan-tuan dan puan-puan ambil satu contoh. Kalaulah sekiranya hari ini di dalam masjid ni kita mempunyai ahli keluarga kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita, sahabat karib kita berada di dalam masjid ni, dan hanya kita saja yang tahu jalan keluar masjid. Bayangkan tempat ni semua tertutup lah di dalam ruang ini. Dan apabila kita dapat jalan keluar tu, kita keluar saja daripada tempat tu dan kita tidak pedulikan orang di dalam ini. Dan tiba-tiba tempat ini dijilat api. Dan semua orang yang kat dalam tu semua mati. Bayangkan, apa agaknya perasaan kita? Kita rasa sedih, kita rasa emosi, kita rasa kesal. Kenapa kita tidak membantu mereka? Menggunakan analogi yang sama, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kita umat Islam, Allah telah berikan kita hidayah secara bersama. Free of charge. Tak payah cari, Allah dah bagi. Tetapi ramai yang ada di luar sana, sahabat-sahabat yang kita masih mungkin berurusan, berniaga dengan mereka, ataupun mereka datang ke kedai kita beli barang dengan kita, ataupun kita pernah jumpa dia waktu time sekolah dan sebagainya. Kita ada rakan-rakan yang bukan Islam.
mereka itu sedang menuju kepada neraka Allah, dan ianya telah menjadi tugas kita umat Islam untuk menyampaikan Islam kepada mereka dan selamatkanlah mereka daripada api neraka itu sendiri. Baik, setakat itu perkongsian saya pada malam ini. Kita nak buka sesi soal jawab ke insya-Allah? Tuan pengurusi dah tak ada? Tinggal kerusi saja, pengurusi tak ada. Okey, mungkin kita ambil 1-2 soalan jika ada, insya-Allah. Ada sesiapa yang tanya soalan? Saya kira 5 4 3 2 and 3. Okey. Alright, insya-Allah tak ada soalan ya. Jadi akhir sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur, kepada pengerusi, ahli jawatan kuasa Masjid Qaryah Balut, dan juga hadirin hadirat semua yang telah sudi bersama saya pada malam ini. Sekiranya ada salah daripada penyampaian saya, maafkan saya. Saya ni orang jauh, kadang-kadang kita tak tahu urus tempatan. Jadi insya-Allah kalau ada luang dan peluang kita akan berjumpa lagi, insya-Allah. Dari itu saya akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Allahumma wa bihamdika. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nama dia? Tamu. Oh, tak cakap.